rindam lama, pusaka bangsa, kasihan berguna untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada teman-teman saya di Instagram Live ini? Saya Azri Arifin. Hari ini membawakan anda satu lagi sesi IG Live bersama dengan teman seni atau penggiat seni kita. Hari ini kita akan bersama dengan pasangan duo dari Singapura, iaitu Nuradi Brothers yang akan bersama dengan kita berbincang, dan juga untuk mungkin mereka akan menyanyikan satu atau dua lagu. Adalah pasangan duo dari Singapura yang terkenal lewat tahun pada awal tahun 1990-an dahulu dengan lagu-lagu puisi. Waktu itu beberapa lagulah mereka yang agak terkenal, dan ini antara lagu yang saya pasangkan, iaitu lagu Gurindam Pusaka yang diinspirasikan daripada Gurindam 12 puisi Raja Ali Haji. Apa tu? Apa khabar Abang Nuradi? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Azim, macam mana puasa? Alhamdulillah sihat. Yelah, ini kali pertama puasa dalam lockdown kan? Ya. Ya. Dekat sana macam mana? Dengan cerita sana kita panggil circuit breaker ya? Oh, kita dekat JB. Sekarang? Kita dekat JB baru. Oh, memang menetap di JB? Menetap di JB. I see. Alright. Okay, Nino. Saya Nino. Ni Adi. Nampak. Okay. Kita sebenarnya pertama masa saya mula dapat tahu tentang duo Nuradis ni adalah di Talent Lounge di KL kan. Waktu itu ada showcase Dewan Sakti. Waktu itu ialah kiranya saya tengok persembahan Nuradi Brothers ni, dan kerana waktu Nuradi Brothers mula muncul, waktu tu saya masih kecil lagi agaknya. Waktu awal 90-an tu kan, tak masuk sekolah. Tahun berapa tu? Ya, 92. Tahun 2 kan, saya tak masuk sekolah lagi, sekolah tadika lagi waktu tu. Jadi bila saya dengar, ada satu macam familiar, iaitu lagu Gurindam Pusaka. Lagu tu saya pernah. Gurindam Pusaka tu memang lagu Gurindam Pusaka, lagu Diam, Tekad. Kan, macam tapi tak tahu kan penyanyinya siapa kan. Jadi akhirnya hari ni kita bawakan iaitu Brothers, kumpulan Nuradi Brothers. Dan ini sebenarnya ialah kesinambungan daripada beberapa siri live yang saya dah buat. Dan hari ini bersama dengar. Kita dengar Nuradi Brothers. Asalnya Singapura tapi sekarang berada di JB. Mungkin Brothers boleh, Abang Adi dan Nur boleh bagi salam perkenalan ke? Pembuka kata. Apa khabar semua? Okey, selamat. Assalamualaikum, saya Adi. Assalamualaikum, saya Nur. Okay, kami dikenal sebagai Nur dan Adi, Nuradi Brothers Nuradi. Kita dah 33 tahun ni, menyambut 33 tahun bercimpung dalam bidang seni bidang muzik ni. Asalnya kita adalah penyanyi, bukan, kita adalah masuk kumpulan puisi. Kumpulan puisi dia ada drama juga, aktif dengan drama. Kumpulan tu dia panggil Indra Kirana tahun 1987. 87. Awal lagi. Awal lagi, sorry. Lepas tu so kami ikut kumpulan tu, kumpulan Indra Kirana, kumpulan giat seni drama, seni teater, seni penulisan puisi. Jadi mereka tak ada penulis lagu-lagu puisi. Jadi kami join dan kami start lah buat lagu-lagu puisi. Dan kami tak sangka, sebenarnya sebelum kami buat lagu puisi tu, kami ikut kumpulan rock. Waktu itu zaman rock kan. Kumpulan rock tu bernama Bad Connection. Tapi kami tak sejiwa kerana mereka suka nyanyi lagu cover lagu heavy.
dan lagi pun kami duo. Jadi kami cakap kenapa tak buat lagu sendiri. Jadi saya tengok ruang untuk buat lagu-lagu sendiri susah masa tu kerana mereka pendengar-pendengar Malaysia, Indonesia lebih suka pada penyanyi yang lagu komposer yang terkenal. Mereka tak ada singing songwriter. Tapi kami dah mulakan dulu singing songwriter kerana kami pada waktu kecil kami dah minat muzik. Kami dah buat kami dah terapkan elemen-elemen kami sendiri dalam muzik. Kerana panjanglah cerita waktu kecil tu Jadi dari situ kami cakap kita harus buat lagu kami sendiri, cita rasa kami sendiri. Jadi agak macam lain lah, mereka susah nak menerima orang-orang masyarakat kita susah nak menerima. Mereka tahu kumpulan puisi, penyanyi puisi adalah seperti M. Nasir, Pratasa, Zubi Ali. Jadi bila kita buat lagu-lagu macam style kita, mereka rasa macam ini bukan lagu puisi, lagu apa tak tahu. Tapi saya rasa kami tahu lagu puisi tu luas. Dia mempunyai lirik-lirik puitis dan puisi dan tapi melodi lagu terserah pada orang yang untuk menyembahkan kerana itu bebas. Jadi masa itu agak susah lah bagi kami. Kami cari platform. Kami nak masuk. Waktu tu kumpulan rock banyak. Kami tak jiwa rock lah. Kami tak suka. Jadi kami cakap okey lah dengan ikut theatre group. Buat lagu-lagu puisi. Kami ada ruang di situ. Kerana di situ kita boleh jumpa masyarakat untuk buat persembahan. Waktu tu bayangkanlah tak ada Facebook, tak ada Instagram, tak ada apa-apa. Jadi ruang tu agak tersekat. Dan untuk buat jadi recording artis jauh panggang dari api waktu tu. Kan? Masa kami baru. Jadi situ kami dapat persembahan. Setiap persembahan kami buat lagu-lagu original. Jadi pendengar-pendengar dengar semua macam heran lah kan. Kami tak pro pada waktu M. Nasir ke, Rabi Sarip ke, atau Mananga ke, Sari Amri. Sari Amri later part lah. Waktu tu kami tak ikut macam artis lain. Yang susahnya lagu puisi kerana kita mengambil puisi orang yang dah siap, kita lakukan. Seperti penyanyi-penyanyi Usman Awang, Muhammad Kemala, Muhammad Latif Muhammad, Masuri S. Jadi puisi-puisi yang terkenal di Asia ni. Puisi tu dah siap tapi kita lakukan. Itu yang challenge. Tak ramai pemuzik yang boleh bawa kerana dia tak boleh ubah sepatah kata pun. Kata itu hak. Kita kena respect lah. Jadi kita bawa exactly walaupun kadang-kadang dia punya baris pada janggal, tapi kami dapat sesuaikan dengan melodi kami. Itu yang buat kelebihan kami di situ. Jadi bila kami mula tu, kami ikut ulang puisi tu buat persembahan di teater dan akhirnya kami dapat diundang oleh Bukan Melayu punya organisation lah. Seperti teater orang putih, orang Cina. Jadi mereka undang kami diberi peluang 7 malam persembahan di Substation. Substation itu adalah teater yang baru buka yang disponsor oleh kerajaan dan juga private sector. Jadi kami buat persembahan di situ, diberi kami 7 malam untuk solo konsert Nuradi. Di situ kami dapat perhatian yang besar sekali. Banyak syarikat yang melamar kami seperti BNG KL, mana lagi EMI, Pony Kenya, Live Record, Pony Kenya. Jadi Pony Kenya betul bersungguh-sungguh nak kami. Kami cakap kami bukan pop artis. Kami pun tak nak rakamkan lagu kami. Kami tak suka pada pop scene. Tapi sampai mereka pujuk kami, datang rumah pujuk. Jadi kami pergi. Mereka datang, dia cakap, okay Nuradi, kau kena rakam lagu kau. Ini adalah statement. Kalau kau tak rakam lagu kau, masa depan orang tak boleh hargai kau punya rakam lagu-lagu. Terfikir juga. Ada sense lah. Dari situ kita bermulanya buat album lagu-lagu puisi. Tapi kami agak heran juga kerana kami buat lagu-lagu puisi, lagu kami diterima oleh masyarakat mainstream, masyarakat pop. Jadi kami agak macam keliru waktu tu kerana bila syarikat nak jualkan lagu-lagu kami di pasaran, apa label nak taruh kami? Bukan rock. Nak taruh apa? Grup rock, grup apa R&B, bukan. Jadi di situ masalah paling besar. Jadi kami rasa mereka jual. Tapi alhamdulillah album tu mula-mula tak jual lah. Setahun lebih tak jual. Tapi bila jual sampai sekarang album tu jual. Album tu jual banyak. Sampai masuk pasaran Indonesia jual 1 million kopi and above lah. Di Indonesia. Di Malaysia saya rasa dalam 200,000 kopi. Di Singapura 80,000 kopi. Waktu itu kita rilis album dengan Jerangkung dalam almari bersama Wings. Tapi album kita dapat mengalahkan penjualan album Wings. Kami rasa terpanjat lah. Rasa masyarakat waktu tu macam suka pula lagu-lagu puisi tapi cara kami lah. Di situlah kami dapat pengiktirafan. Album pertama kami berjudul Tekad. Album tu memenangi anugerah
Best Foreign Language Album in the World di Melbourne waktu tu, dan kami diinterview oleh BBC Radio 4 oleh John Field dari London. Mereka datang ke Singapore just untuk rakam live kami yang didengari oleh 7 juta penduduk dunia secara live. Dan John Field tu adalah DJ, menolakan rancangan, search of artist. Dia yang dapat discover Nirvana pada tahun 1979, dan dia cari artis atau kumpulan-kumpulan yang berpotensi dunia, dan mereka ke Asia, mereka discover kita, mereka dan buat kita, mereka panggil kita East Beatle, dan mereka cakap kami punya identiti yang kuat. Dia panggil, waktu tu belum ada perkataan terms dalam band alternatif. Dia telah menamakan kami alternative band. Itulah sikit sebanyak lah tentang dulu. Dulu kami pun tak sangka yang bawa kami buat lagu puisi tapi kami hit international market. Itu yang macam kami rasa macam tak sangka, pasal kami tak pernah memikirkan berapa jauh kami pergi. Kami cuma nak buat the best. Kami tak pernah fikir berapa banyak royalty kami dapat, berapa gitu. Kami cuma nak hiburkan orang, nak orang dengar apa yang perasaan kami. Ini berbalik pada waktu kami kecil. Waktu saya kecil, ibu saya meninggal saya 4 tahun, 2 tahun. Dan orang ayah sibuk, tak pernah ada masa untuk kita. Jadi kita kurang kasih sayang ibu. Jadi untuk hilangkan rasa kekurangan tu, kita buat muzik. Dengan muzik saya dapat lebih close, dan kita dapat rasa bahawa waktu tu kami memang orang susah. Jadi kami rasa walaupun kami susah segi harta, segi kasih sayang, tapi kami kaya. Alang-alang tadi bercakap tentang lagu puisi. Saya nak masuk sedikit ke dalam penciptaan kreatif proses penciptaan lagu Abang Nuradi, kerana sudah pasti membuat lagu puisi itu berbeza dengan membuat lagu yang biasa, kerana liriknya dahulu selalunya, manakala lagu biasa itu melodi datang dahulu baru kemudian diletakkan dengan lirik. Jadi adakah kesebihan lagu-lagu Nuradi ini sebegitu, dan ada tak lagu-lagu yang memang lagu konvensional yang bukan lagu puisi? Okey, sebenarnya kebanyakan lagu-lagu kami cipta berasal daripada lirik atau puisi itu sendiri. Dan ada juga lagu-lagu yang kami ciptakan melodi, kita masukkan lirik-lirik yang puitis kan. Jadi kami dari dulu lagi, awal-awal lagi kami dah terlatih untuk buat lagu-lagu memang daripada lirik lah, daripada puisi tu. Kadang-kadang kita jam, tak ada idea untuk cipta melodi. Seperti ada beberapa lagu yang kami cipta setahun pun tak dapat melodi, tak tahu macam nak sambung dia. Tapi kadang-kadang ada lagu 5 minit je, seperti puisi daripada Cikgu Gani Hanif berjudul Alam Ini Kami Punya. Puisi tu mengisahkan tentang artis-artis yang pelukis, appreciate of the world, pemenangan. Jadi buat lirik tu bertajuk Alam Ini Kami Punya. Kami cipta melodi hanya 5 minit saja. 5 minit kami dah dapat ilham untuk mencipta melodi dia. Fenomena lagu puisi itu saya rasa juga bermula pada 1990-an juga, kerana waktu itu munculnya Cobra Tasa dan juga M. Nasir kan. Okey, sebenarnya lagu-lagu puisi telah wujud daripada tahun awal lagi, tahun 70-an, awal 70-an, di mana dia bermula daripada Indonesia ya. Kita ada kumpulan lagu Blok, kita banyak kumpulan-kumpulan seperti Iwan Fals, Ebi Jiade, kita Bimbo. Mereka semua dah menyanyikan lagu-lagu puisi, dan mereka punya karakter-karakter tersendiri dan selepas tu tahun 80-an baru kita ada M. Nasir, kita ada Kembara, kita ada Cobra Tasa, ada lagu kumpulan Harmoni. Saya rasa ada lewat 70-an, tapi awal 70-an dicetuskan di Indonesia. Rumah kan. Jadi macam Abang Nuradi pula, macam mana dengan PKP sekarang ni? Event banyak tak terbatal ke? Ya betul, sebenarnya kami banyak persembahan tapi kebanyakan semua dah cancel. Jadi yang Alhamdulillah ada kata orang hikmahnya, bila kita dah kena PKP ni, kami buat live hampir setiap hari di Facebook kami.
kami tak sangka, kami buat cara kebetulan tapi tak sangka responnya terlalu memberangsangkan hingga ramai yang nak sponsor, ramai yang nak invest dan mereka suka dengan persembahan kami. Jadi disebabkan di FB Live tu ada main music kan? Boleh tak kita dengar? Ada. Memang kami buat. Boleh nak dengar lagu apa? Nak dengar lagu apa? Okay. Sekejap, Ni eksklusif ni. Kita bawa lagu daripada tajuk album pertama kami. Lagu berjudul tajuk Puisi Tekad karya Muhammad Latif Muhammad. Jika malam ini akan berinai juga, kan ku pimpin tangan anak-anak bangsa menuju telaga bening merah jingga, tanda perjuanganku kembali bermula, menuju telaga bening merah jingga, tanda perjuanganku kembali bermula. Jika berseri nasib pengantin, kan ku bakar malam ini dengan api, dengan bunga di tujuh musim, tanda kembalinya jumpa tertulis nanti. Dengan bunga di tujuh musim, tanda kembalinya jumpa tertulis nanti. Tanda kembalinya jumpa tertulis nanti. Baik. Saya suka dia punya lirik. Apa ni? Tanda kembalinya jebat berkeris lading ya. Jika malam ini akan berinai juga, kan ku pimpin tangan anak-anak bangsa menuju telaga bening merah jingga, tanda perjuanganku kembali bermula. Jika berseri nasi pengantin, kan ku bakar malam ini dengan api lilin, dengan bunga di tujuh musim, tanda kembalinya jebat berkeris lading. Mendalam sekali ya maksud dia. Itulah, itu lagu kami cipta pada tahun 1988 saya ingat. Puisi tulisan Cikgu Muhammad Latif Muhammad, dan lagu tu kami bawa persembahan di banyak tempat lah. Kami keluar negara, kami buat persembahan semasa kami buat persembahan di PBB di New York. Kami diundang untuk buat persembahan showcase Asia artist. Jadi artis Melayu pertama buat persembahan. Baik, cerita sikit lah pertama di New York tu. Oh, di New York kami berada di sana dalam sebulan. Kami buat persembahan, kami diundang buat persembahan di New York sendiri, di Manhattan. Ada beberapa teater di situ, kami tak ingat lah beberapa teater, dan juga kami buat persembahan khas di mana? PBB, United Nation. Kami diundang dalam khas lah untuk buat persembahan untuk delegate seluruh dunia di sana, dan konsep tu tujuan untuk showcase from Asia artist. Jadi di Manhattan tu, di New York sendiri, di bandar New York, kami buat persembahan di beberapa buah teater, persembahan solo kami lah, dan datang ramai yang datang. Jadi bukan hanya di New York saja, tapi kita sebulan di Amerika. 2 bulan kami di Amerika juga. Kami ke Boston, kami ke Washington, Chicago, Philadelphia. Macam tour lah. Banyak tempat teater-teater yang kami. Macam tour. Apa dia, Azri? Kami touring concert lah. Kami diundang, dan kami diundang oleh radio station di sana juga.
ada satu program Voice of America. Voice of America. Program tu hanya untuk artis-artis terkenal. Waktu tu kami diundang pada jam 4 petang untuk berbual pasal artis-artis Asia. Tapi pada paginya sebelum tu Madonna buat interview, same program. Semalamnya YouTube. Jadi kami Nur Hadi berempat. Jadi rasa macam seronok lah diberi peluang. Kami menyanyikan lagu-lagu Melayu. Semua lagu Melayu. Semua lagu Melayu. Ada satu dua lagu Inggeris lah, lagu Mandarin, lagu Inggeris. Tapi kami portraykan lagu-lagu kami lah. Dan mereka sampai cakap, you are God, you sound so different. So mereka cakap, waktu tu tahun 2000 lah, 2005. Jadi masih belum ada Facebook, belum ada internet lagi kan. Belum lagi. Ada tapi tak nak jawab. Tak macam sekarang ni lah. Jadi seronok buat persembahan ke sana, mereka suka sekali. Mereka tanya pasal Melayu, mereka tak nak tahu pasal kita ni masyarakat apa ni boleh buat lagu rap ke apa, mereka tak pandang. Mereka tanya what's your roots of music. Mereka nak tahu lagu ni lagu apa, tentang apa. Jadi dia punya roots tu, melodi lagu tu, roots dia kat mana macam itu. Kami diundang juga ke Washington. Ya, Washington. Dan kami diundang special masuk ke Gedung Putih dan juga ke mana? Ke Capitol Hill. Capitol Hill, tempat kongres. Jadi diundang special private Ini invitation. tahun bila ni? Tahun berapa ni? 2005. Oh, 2005. Okay. Masa tu George Bush. Zaman George Bush. Jadi kita tak official, tak macam misalkan di Washington, tak di Gedung Putih, cuma datang buat touring, kenal-kenal. Di Capitol Hill sama juga, tapi kami di Washington kami buat dua persembahan di sana. Dan kami lepas tu kami ke Boston dan kami ke Philadelphia, Chicago. Jadi touring 2 bulan, sama 2 bulan. Setelah kami pulang, kami diundang oleh Jackie Chan untuk buat persembahan dia punya hari lahir di Singapura. Jadi ini selepas kalau ikut timeline dia, pelancaran Nur Hadi mula aktif pada awal tahun 90-an. Tahun 90-an. Ya. Jadi sehingga tahun 2005 tu apa yang berlaku? Okey, gini. Kami buat first album Tekad dengan Pony Canyon, kemudian kami dengan EMI tahun 1997. 98 Nur dengan saya pulang ke Singapura. 99 Nur belajar ambil degree dalam audio engineering. Saya buat kerja saya sendiri, ketika break lah. Saya buat kerja apa-apa dan travel lah buat kerja. Dan tahun 2000 kami buka Kimini Production House. Kami buat lagu-lagu kanak-kanak. Kami dapat projek daripada Malaysia, kerajaan Malaysia waktu tu zaman Dr. Mahathir. Kami buat lagu, tu jam mereka nak buat lagu tentang macam mana nak enhance dalam bahasa Melayu saya faham. Nak enhance anak-anak primary 1, primary 2 untuk belajar bahasa Inggeris dalam maths dan science. Jadi kami buat animation dalam DK Barat in English. Dan projek kami diterima oleh Malaysia dan dilancarkan seluruh negara waktu tu. Dr. Mahathir menghantar surat pada kami mengatakan bahawa Nur Hadi, you have a brilliant ideas. So lepas tu kami sebelum tu kami ada projek dengan KLIA buat lagu tema. Waktu tu kami dah tengah siapkan lagu, kami hantar proposal, banyak kami hantar tapi kami diterima kerana kami bikin tajuk lagu dia Forest in the Forest. Lagu tu akan dinyanyikan oleh Sheila Majid dan juga Michael Bolton. Tapi bila projek tu nak take off, duit Malaysia jatuh, ada pasal Soros kan, Soros punya, jadi projek tu cancel. Bila kami pulang Singapura, itulah kami buat projek untuk lagu kanak-kanak. Kami buat projek untuk China, Indonesia, Singapura, Malaysia. Bermaksud kalau macam tu, berbolak-balik lah antara Singapura dan Malaysia. Kalau nak ikutkan Nur Hadi sekarang ni base di mana? Kami memang asal dari Singapura, tapi sekarang ni pasal sekarang ni kami duduk di JB Johor, kerana adik saya telah berumah tangga dengan orang Johor. Jadi kami memang kami ada masih lagi Singapura tapi duduk di Johor kerana ulang alik lah, tapi kami ada rumah di sini. Apa komen Abang Nur Hadi macam sekarang ni untuk karyawan seni Melayu lah terutamanya dari Singapura untuk bergiat dan untuk menembusi kekal relevan di Singapura juga satu hal, tapi untuk berada di Malaysia juga. Okey, saya bawa balik tentang soalan lagi, saya nak bawa balik pada zaman kita lah
waktu kita di Malaysia dulu, kita menyanyikan lagu-lagu Melayu, tapi masalahnya kami dianggap sebagai orang luar. Walaupun kami nyanyi lagu Melayu dan untuk dimainkan di radio agak tipis, agak very tipis. Melainkan betul-betul ada chance dapat masuk lah. Percentage. Contoh 100%, 95% harus mainkan lagu-lagu lokal, lagu-lagu Malaysian. 5% boleh main lagu-lagu luar, termasuk kami bertanding sama lagu barat, lagu-lagu Cina, lagu Melayu. Tapi kami walaupun kami ada bahasa Melayu, tapi dianggap sebagai orang luar. Waktu itu memang susah sangat untuk kita tembus pasaran Malaysia. Bukan tak bagus, tapi pasaran tu disekat. Okey, tapi sekarang ni alhamdulillah, sekarang ni dah berubah. Saya ingat dah 10 tahun lalu dah berubah. Banyak artis Singapura yang mencipta nama juga di Malaysia. Mereka ada ruang, walaupun certain level dah tak boleh masuk, tapi masih ada ruang bebas daripada waktu zaman kita. Jadi untuk orang-orang sekarang seperti di Singapura, daripada dulu market kita memang kecil. Sejak tahun 70-an, 80-an, 90-an, 80-an, daripada pertengahan 80-an sampai sekarang, market kita memang terlalu kecil. Lagi-lagi sekarang kita dicabarkan dengan media sosial yang canggih. Tapi masalahnya, saya rasa mereka ni, saya rasa pasaran sekarang lagi baik. Cuma mereka tak faham. Okay? Kita ada tools. Music tetap music. Dia tak ada berbeza. Music tetap music. Cuma platform dah berubah. Dulu kalau untuk buat satu album, susah. Kerana mereka hanya mencari artis yang cantik dan juga bersuara, lagu yang bagus. Jadi, anda kalau ketuk pintu mereka halau. Dia susah. Tak macam sekarang. Dekat rumah pun dah boleh buat wonders. Kita dah buat recording, kita nak promote macam mana. Jadi, saya rasa saya tak agree dengan setengah orang cakap bahawa sekarang ni lebih susah. Tidak. Sebenarnya sekarang kita dapat basmi cetak rompak. Pergi YouTube, kamu download, kamu masukkan upload ke YouTube, orang tekan, kamu dah dapat duit. Orang tekan, kamu dah. Dulu tak, cetak rompak bermalaysia. Kita dah penat lelah, siapkan lagu tu, masterpiece song, lagu yang orang suka. Tapi akhirnya, kena cetak rompak. Itu yang masalah. Banyak artis-artis lama yang begitulah, fast. Tapi sekarang ni, kita harus pandai kat situ. Ruang tu ada, cuma kita kena usaha. Dulu kadang-kadang ruang tu tak ada. Sekarang segi apa kita ada platform. Cuma saya rasa sekarang ni, kenapa orang-orang sekarang, kita tak ada pelapis baru. Dah pelapis baru, artis baru semua, mereka nak glamour. Mereka tak fikir inti musik tu sendiri. Saya rasa memang, siapa sekarang, dengan adanya YouTube, dengan ada media masa, semua orang boleh jadi artis. Semua orang boleh showcase orang punya talent. Tapi, macam mana kita nak nampak antara kaca-kaca tu permata? Itu kita kena usahakan. Bukan tak ada. Dan cuma mungkin masa yang lama sikit. Pencipta dulu mereka cipta lagu untuk tinggal royalty apa. Mereka buat untuk kebaikan dan untuk the best. Tapi sekarang sebelum buat cipta lagu berapa royalty dia dapat kan? Coba sekarang diorang fikir. Mereka contoh nak buat lagu, aku nak buat projek ni. Berapa ya royalty kalau aku buat ini artis ni berapa. Dulu tak, kalau kita buat lagu je. Okey. Lagu yang bagus. Jadi sebab itu lagu lama masih bertahan sampai sekarang. Sebab itu artis sekarang kita dengar lagu dah hilang. Betul tak? Kerana itu saya lihat ada pro and cons lah antara waktu dulu dan waktu sekarang. Kerana dengan teknologi membolehkan karyawan kita untuk terus direct berhubung terus dengan pendengar, dengan peminat tanpa melalui perantara. Kalau dulu mungkin nak jadi artis, nak buat nak membuat album ke apa, harus melalui kena ada syarikat penerbitan lah, dan dia lebih lah cetak rumpak lah dulu kan. Sekarang ni mudah, tetapi of course dari segi kandungan material ia menjadi kadang-kadang rasa macam little bit manufactured sedikit dan kita rindukan karya-karya malas segar dari dahulu yang setelah 10-20 tahun masih lagi kita dengar dan rasa macam masih dekat di hati kita. Dan itu yang saya rasa kita perlukan lebih banyak lah karya-karya yang dekat di hati dan juga terutama dari segi lirik juga. Kerana saya fikir kita mungkin merindukan lirik-lirik yang puitis, lirik-lirik yang menyentuh hati dan menyentuh tema-tema yang lebih besar berbanding tema-tema peribadi, cinta, kasih sayang sesama manusia yang kita banyak terokai sekarang.
Ya, pasal apa? Dulu kita sekarang contoh simple ya Azrin. Kita tengok apa yang kita makan hari ni. Apa yang kita makan 20 tahun dulu. Jadi makanan apa kita, what you eat is what you are. Contohnya kita ambil makan banyak barang makanan junk food. Kita dengar orang makan yang paket-paket junk food tu. Dan macam itulah kita. Dan saya rasa manusia hari ni susah nak memikir. Mereka tak suka think. Susah. Mereka suka something cepat. Okay, that's it. Dan kita nampak banyak manusia yang makin on the surface. Tapi tak di dalam depth. Tak macam dulu-dulu macam kita zaman kita. Mungkin itu zaman kita. Zaman sebelum kita lagi dalam. Lagi ada jati diri. Lagi diorang punya roots orang kuat. Roots. Tapi sekarang ni kita tengok pasal apa? Terlalu banyak. Jadi benda-benda yang tak bagus lebih orang suka daripada orang yang benda-benda yang bagus. Kita tengok hati-hati sekarang kadang-kadang kita tengok kalau kita dapat bandingkan dulu, ini tak ada chance dengan zaman aku ni kan. Macam mana nak pergi? So zaman lagu-lagu Melayu sekarang ni, ke mana ke hala tuju kita? Kita punya yang sebelum-sebelum ni, nenek moyang kita atau mak bapak kita atau abang-abang kita dulu dah buat muzik Melayu ke satu level, tapi kita tak carry on. Mungkin kita dah benda tu dah jadi macam tak tahu. Kita ingat dengan canggih teknologi, dengan canggihnya, dengan bagusnya kita, tapi punya tidak. Sebab itu untuk jadi bagus tu bukan berarti semua yang kadang-kadang tu orang tu contoh, dia ada equipment studio yang canggih, tapi dia tak pandai. Tak guna juga. Kadang-kadang ada orang tu dia tak pandai, tapi dia bukan dia pandai. Equipment tak canggih, tapi dia boleh buat sesuatu yang lebih baik. Macam itulah manusia ni. Okay. Lagu Gurindam 12 yang dinukil dari Gurindam 12 ni Raja Ali Haji Sultan Riau Lingga dinyanyikan artis Indonesia Soimah dan Chill the DJ dan artis Singapura dan syutingnya di Singapura. Oh, okay. Ni Junanda ada sebut pasal Gurindam 12. Alang-alang saya nak buat request boleh tak? Gurindam Pusaka. Boleh. Alang-alang tadi sebut tu. Gurindam lama pusaka bangsa, nasihat berguna untuk semua. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuk dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan surga, itulah tanda hampir duka. Gurindam lama pusaka bangsa, nasihat berguna untuk semua. Apabila anak tiada dilatih, jika besar wajahnya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Gurindam lama pusaka bangsa, nasihat berguna untuk semua. Gurindam lama pusaka bangsa, nasihat berguna untuk semua.
Gurindam lama, gurindam lama, pusaka bangsa, untuk semua. Live ya, eksklusif di IG Azri Arifin dan juga Nuradi Brothers. Kita membawakan Nuradi Brothers dari Singapura hari ni. Semua dah mulai excited dah sebenarnya. Terima kasih. Ya, apa khabar semua? Apa khabar orang Riau semua sana? Salam Khabar. persaudaraan. Kalau nak tengok kami lebih lagi, datang ke Facebook kami, Nuradi. Nuradi Brothers live. Yes. Dah upload dalam YouTube juga kan? YouTube pun ada. Boleh subscribe juga. Kami taruh kami punya persembahan live di YouTube juga. Yes, hai. Okay. Saya nak bertanya dengan Abang Nuradi, apa perancangan selepas ni? Sebab kita tahu dengan COVID-19 dan juga kita berada dalam PKP sekarang ni, artis antara yang banyak terjejas kerana live performance tak boleh dilakukan. Jadi, apa yang kehadapan ini yang Nuradi mahu lakukan dalam perancangan lah? Mungkin lagu baru ke apa ke? Okey, kami memang banyak, kami ada 500 lagu yang perlu kami rakam. Jadi kami memang ada merancang untuk buat lagi live kami nak kaitkan kami dengan media sosial lah. Jadi dan juga kerja-kerja masyarakat, mencipta lagu baru. Mungkin juga kami dan plan untuk kembali ke mainstream. Mungkin duet dengan artis baru ke. Kami sikap terbuka lah. Dan kami sekarang tengah buat album tingkat kami yang dulu tu yang pertama tu. Kami nak rakam kembali lagu-lagu dari album tingkat tu untuk cita rasa masa sekarang. Dan lagi satu, kami akan tetap teruskan buat lagu puisi, nak mencari pelapis untuk lagu-lagu puisi. Ya, kami cari sesiapa yang boleh sama-sama dengan kami untuk kita fikirkan macam mana kita nak bertabatkan lagu-lagu puisi. Cuma kami belum jumpa orang-orang yang boleh memahami. Belum dapat tim dia. Kalau buat lagu puisi tu kan, berdasarkan apa ciri-ciri yang abang berdua ambil untuk pilih puisi yang mana untuk diangkat sebagai lagu puisi yang akan dinyanyikan oleh Abang Nuradi? Lagu puisi saya rasa yang pentingnya bukan hanya pencipta dia, kita nak cari penyanyi dan pencipta dia lagi. Penyanyi, mungkin kumpulan. Kerana kita banyak orang Melayu fikir lagu puisi tu jenis lagu yang lemah, lagi suara yang tak boleh nyanyi. Tapi kita tengok di barat kumpulan U2 sendiri tu poetry band. Cranberries pun poetry band. Banyak penyanyi-penyanyi orang putih tu mereka in excess, mereka adalah poetry band. Tapi di sini bila cakap lagu puisi dia cakap lagu lemah, lagu yang tak boleh nyanyi, suara yang tak sedap. Orang yang tak sedap ni lagu puisi. Jadi kami nak pecahkan dunia tu. Jadi bila kami buat album tingkat, buat kami dapat sambutan di masyarakat mainstream, kita cakap ini adalah lagu puisi, mereka macam tak sangka lah. Ini lagu puisi, puisi macam di Indonesia sendiri, kita ada kumpulan Iwan Fals. Mereka yang suara yang bagus, mereka pun menyanyikan lagu puisi, banyak. Gomblo, lagi ada banyak lagi kumpulan-kumpulan Indonesia yang mereka tahu yang mereka tu adalah penyanyi puisi. Jadi kami harap di Malaysia dah sama sangat ruang yang tak ada lagu-lagu puisi. Pasal ruang tu ada. Cuma macam mana kita nak lahirkan direction ke mana kita harus. Saya dengar dia buat some research tentang puisi di Malaysia, ada marketnya. Cuma tak ada orang yang nak buat. Kita tak ada grup kumpulan untuk kita sama-sama bentukkan ini. Tak ada team untuk buat. Saya rasa anak-anak muda sekarang kita boleh macam tariklah mereka untuk kita buat lagu puisi. Mungkin melody tu kita boleh buat lagu rock tapi dia puisi. Macam puisi artinya kita punya seni kata yang lebih berkualiti, ada dia punya substance. Kalau saya boleh tambah sedikit kan tentang apa yang research abang cakap tadi tu tentang
sambutan kepada puisi di Malaysia. Memang sekarang ni sudah ada revival atau sambutan minat kepada puisi ni, terutamanya di kalangan generasi muda di Malaysia. Dan juga penulis sekarang ni memang ada apa yang kita sebut kegilaan lah, macam ada fans untuk puisi di Malaysia. Namun apa yang saya lihat adalah yang boleh berlaku adalah satu sinergi di antara kelompok penulis dan juga pemuzik. Ini yang saya lihat mungkin kadang-kadang susah nak berlaku jugalah, kerana apabila lagu puisi, dia punya sumber asasnya adalah puisi, penulis. Tetapi bagaimana kita nak linkkan penulis ni dengan pemuzik dan akhirnya mengangkat balik puisi itu menjadi satu bentuk wahana yang berbeza. Dan itu yang saya melihat macam mana daripada dulu lagi lah saya fikir macam mana kita nak satukan dua bidang ni. Oh, sebenarnya kita boleh satukan. Cuma kita nak memahami, okey, kita harus tahu yang bahawa lagu puisi tu kita, the quality of the lyric atau puisi tu mesti ada. Dan pemuzik tu mesti memahami. Okey, kita membawa satu lagu tapi beratnya pada puisi. Contohnya gitu. Kerana orang tak faham makna puisi tu sendiri kan. Puisi tu kalau kita cakap I love you, itu dah puisi lah. Kenapa daripada hati kan? Macam itu. Jadi kita macam mana pemuzik dan pemuzik, jadi lepas tu sekarang ni kita nak cuba mulakan mendapatkan, menggerakkan pemuzik untuk mendekati jiwa mereka dengan puisi. Jadi saya rasa dengan cara ni untuk yang di peringkat bawah seperti di college ataupun universiti ke apa, kita adakan program ataupun adakan congkir bakat-bakat, insyaAllah ada. Dan itu cara di mana kami dicongkir. Betul. Jadi saya rasa kalau tak ada, mungkin kalau kita asyik dengan pop, pergi kat college dengan nyanyi dengan idol dengan tu, saya rasa apa kata kalau kita sastra puisi tu bukan hanya deklamasi kita ketengahkan, tapi kita mencarikan untuk anak-anak muda ni melakukan puisi tu. Mereka boleh pilih. Macam kita pilih banyak kasih kita lagu, kasih kita puisi, kita pilih. Kita pilih, okey, puisi ni pilih seperti Kemalan Usman Awang. Jadi kita tengok boleh buat. Jadi dari situ kalau kita banyakkan workshop, mengajar atau sharing session dengan anak-anak muda yang minat muzik tapi mereka tak tahu ke arah mana mereka menuju. Jadi kita boleh terapkan puisi, lagu puisi ke dalam jiwa. Junanda. Ya, betul. Dulu kita ada Kopatasa, Kumpulan Harmoni. Waktu tu dah ada penggerak lagu-lagu puisi. Tapi lepas tu terus dah senyap dah berapa puluh tahun. Jadi kalau kita nak mulakan balik, kita dah terpaksa start with something new. Kita tak ada reference lagi. Untuk bahan-bahan reference tu lama tu adalah lama. Kita takut bahawa dia ingat kita nak buat lagu puisi tapi kita ikut macam saya Kopatasa atau Kumpulan Harmoni. Tidak. Itu dah lama punya style. Kita harus bebas berkarya. Macam kita ambil lagu Gurindam tapi kita lakukan cara lain, appreciation dia lain. Kalau kita Gurindam kata dengar, kita dapat ilham daripada hip-hop, musik hip-hop. Dan kita masukkan Inang dalam aliran Gurindam. Jadi kalau sekarang ni kalau kita cakap dengan anak muda, lagu puisi tu irama dia bebas. Puisi tu memang harus terpelihara. Jadi mereka ada seseorang tu harus tengah untuk memberi keterangan ataupun workshop ataupun bimbingan. Okay, saya bacakan komen ya. Okay, Tengku N17. Apa nama sebenarnya Tengku? Apakah rancangan Nuradi telah boleh kembali ke Singapura? Dan juga apakah matlamat untuk 5 tahun akan datang? Berkait sedikit dengan soalan saya tadi, tapi ini 5 tahun akan datang. Kami tak tahu tahun depan hidup lagi tak. Tak ada, kami memang kata orang bidang kami adalah muzik. Kami buat masa ni kami dah lama kan. Yang penting bagi kami adalah kami untuk sustain kita punya seni dan mencari pelapis untuk berkembangkan lagi. Dan itu yang kita punya kami nak terus cuba dalam bidang live streaming ni. Mungkin saya dengan dia dah buat kita nak buat satu stream live streaming, mungkin kita nak buat lagu untuk rakyat. Memang kita nak sediakan lagu-lagu puisi. Mereka kan, anak-anak muda boleh hantar lagu puisi mereka untuk live streaming. Jadi itu kita aim nanti. Okey, benar lagu-lagu Iwan Fals puisi yang mengkritisi pemerintahan Presiden Soekarno dahulu, tapi ada juga lagu-lagu percintaan. Okey, dia cakap pasal lagu puisi Iwan Fals, Junanda ni.
InsyaAllah tidak apa yang mustahil. InsyaAllah zaman Melayu itu akan kembali gemilang. Amin. Kalau di Fakulti Sastra di sini ada mata pelajaran musikalisasi puisi. Okey. Junanda kata, tapi sekarang ni kan ada buat sebelum PKP ni kan, ada buat kelas tak? Bengkel ke? Dulu kami di Singapura ada buat kelas, tapi sekejap-sekejap je lah. Dia one time off project. Kita kenalkan macam mana nak melakukan puisi, apa dia punya, bila kita cakap lagu puisi dengan lagu biasa, kelainan dia ada. Kerana kita harus respect puisi tu. Dia tak boleh suka-suka tukar-tukar dia punya seni kata dan macam mana kita nak pilih lagu yang sesuai untuk buat lagu puisi. Biasanya kalau kita dapat berbual dengan penyairnya, penyair kadang-kadang tulis lagu puisi dia panjang-panjang kan, tapi ada penyair yang kita suka tu. Bila kita nak minta izin, kita nak melakukan certain disc. Kalau dia izinkan, okey, kita kena respect penyair tu sendiri. Dan penyair kalau kita nak ambil sesuatu untuk buat lagu, kita kena faham lagu tu macam mana. Kadang-kadang lagu tak semestinya 4 baris kadang-kadang lagu tu ada 6 baris, tapi kita nak kena pandai nak lakukan macam dia punya terletak pada kita punya kekuatan melodi. Kita ada 5 minit ada lagi. Mungkin soalan-soalan terakhir daripada kalian semua yang berada kat sini, ataupun mungkin ada apa lagi perkara yang mungkin Abang Nuradi ini sampaikan kepada kawan-kawan kita dekat sini. Itu saja, kawan-kawan yang berada di Riau, di Indonesia, di Kuala Lumpur, di Singapura, kalau nak dengar kami nyanyi live lagu-lagu kami, datanglah ke Facebook Nuradi Brothers, follow atau like dan juga subscribe di YouTube channel kami Nuradi Brothers, kerana kami hampir hari-hari kami akan upload kami punya persembahan live. Dan kami bukan saja punya lagu-lagu puisi, tapi lagu-lagu Inggeris, lagu Melayu, lagu pop, lagu-lagu rakyat yang rakyat suka lah. Itu je. Kita nak terus bergiat dalam puisi ni. Kerana jiwa kami dengan puisi ni memang rapat sangat. Dan kami berharap dapat temuan mungkin Azrin ke nak sama-sama gabung dengan kami. siapa nak panggil kami buat untuk soal puisi pun tak kisah. Mungkin Azrin nak buat satu projek juga dengan kami. Projek je lah, kita appreciation of lagu-lagu puisi atau menaikkan balik martabat lagu-lagu puisi. Saidah Muizzah, kawan saya, sahabat saya, dia cakap tak sempat dengar dari awal, tapi nak tanya juga bagaimana masa depan lagu puisi. Okey, masa depan lagu puisi. Lagu puisi sekarang, dia memandangkan lagu puisi tu, dia punya karya terlalu tinggi. Walaupun dia makan zaman, walaupun orang tak appreciate, dia punya karya tetap baik. Bila kita cedok balik, dia akan seperti makanan yang sedap, kita boleh makan lagi. Dia bukan ikut zaman, ada certain lagu, bila zaman berubah, lagu tu dah tak nak orang dengar lagi. Tapi tidak seperti lagu puisi. Kerana ilham daripada lagu rock, kita tahun 90 era lagu rock, mereka semua dapat idea daripada lagu-lagu puisi. Kerana M. Nasir sendiri adalah pemain lagu-lagu puisi waktu awal-awal. Apapun, terima kasih. Kita ada 3 minit lagi dan saya ucapkan terima kasih kepada Abang Nuradi, Abang Nur dan juga Abang Hadi yang bersama dengan kita pada hari ini dalam Instagram Live. Akhirnya dapat terima kasih Azrin. akhirnya dapat berjumpa dan berborak samalah, sebab sebelum ni saya tengok kita cuma dapat ikut melalui Instagram.